segmen pertama kali ini kita akan membincangkan sebenarnya apa yang boleh kita tahu berkenaan garis panduan pengurusan pembukaan sekolah. Seperti mana kita tahu banyak ibu bapa sebenarnya masih khawatir, masih tidak tahu apakah yang boleh dilihat apabila kita bercakap berkenaan SOP dan prosedur yang akan dijalankan di setiap sekolah. Dan untuk membincangkan, kita bersama dengan Tuan Haji Azman Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Kementerian Pendidikan. Maaf, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, terima kasih. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. Syukur adanya. Terima kasih kerana meluangkan masa. Terima kasih kembali, insyaAllah. Mungkin Tuan boleh kongsikan bersama kita berdasarkan pemantauan setakat ini telah pun kita lihatkan. Adakah ini dikatakan salah satu permulaan yang bagus atau tidak bila kita membuka semula sekolah-sekolah kita? Oh, soalan yang cukup baik sebenarnya. Kementerian Pendidikan mengambil masa yang agak panjang untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar yang dibenarkan untuk kembali ke sekolah ini betul-betul bersedia dari segi keselamatan, kebersihan dan sebagainya yang perlu kita pastikan terlebih dahulu sebelum mereka kembali ke sekolah. Sebab itulah garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah ini disediakan terlebih awal. Sebab kita tahu setiap ibu bapa sebenarnya ada kebimbangan dalam diri mereka. Betul. Mereka risau untuk menghantar anak mereka ke sekolah dan pada masa itulah Kementerian Pendidikan menyediakan garis panduan yang sebegini rupa penuh dengan maklumat dan garis panduan ini menjurus kepada perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang mengendalikan sekolah, yang menguruskan pelajar dan sebagainya untuk memastikan segala prosedur ini dipatuhi dengan maksimumnya. Jadi perkara ini perkara yang sangat penting dan sekarang ya kalau ditanya tahap keyakinan, ibu bapa semakin yakin untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Pastinya ini dengan satu mungkin proses yang mengambil masa untuk mendapatkan semula keyakinan ibu bapa untuk memastikan keselamatan anak-anak ya. Dan ini sendiri adalah garis panduan. Mari kita tunjukkan kepada kamera mungkin garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah disediakan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin Tuan boleh kongsikan apakah sebenarnya mungkin proses yang dilalui untuk memastikan setiap aspek dirangkumi secukupnya dalam garis panduan ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya walaupun garis panduan ini hanya mempunyai 31 muka surat, tetapi kandungan dalam garis panduan ini cukup jelas, merangkumi setiap aspek, setiap perkara, bermula daripada murid itu datang atau bergerak dari rumah sehinggalah dia berada di pintu pagar sekolah, masuk ke kawasan sekolah, berada di dalam bilik darjah, di kantin, di bilik isolasi ataupun di mana saja, semuanya terkandung dalam garis panduan ini. Dan bukan saja untuk keperluan atau kegunaan kepada pentadbir sekolah, tetapi semua pihak yang berada di sekolah, pengendali kantin, pengusaha makanan, pekerja pembersihan dan sebagainya, perlu juga mengetahui semua garis panduan dan SOP yang terdapat dalam garis panduan ini. Dan untuk menghasilkannya, bukan suatu perkara yang mudah. Ada satu garis masa yang telah ditetapkan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara di peringkat pegawai, di peringkat jawatan kuasa teknikal dan dibawa juga dalam mesyuarat peringkat kelulusan di peringkat mesyuarat di MKN yang melibatkan peringkat menteri, barulah garis panduan ini diluluskan untuk digunakan pakai. Mengambil masa yang cukup panjang dan ada sesi perbengkelan, diskusi, simulasi, sumbang saran dari pelbagai pihak, kerajaan, swasta dan sebagainya untuk memastikan bahawa segala-galanya ini berada dalam keadaan sekolah 100% siap siaga tanpa sebarang isu. InsyaAllah kita bersedia menerima pelajar itu kembali untuk melaksanakan PDP secara rasminya di sekolah. InsyaAllah. Ya. Dan kalau boleh saya sentuhkan sedikit, mungkin antara kerisauan ibu bapa adalah mungkin bagi mereka anak-anak pelajar yang lebih muda. Kerana kita faham setiap kematangan pelajar itu adalah berbeza berdasarkan umur. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil langkah untuk membenarkan tingkatan 5 dan 6 untuk memulakan sesi persekolahan. Apakah mungkin sedikit sebanyak rasional yang membuatkan keputusan ini rasanya adalah paling terbagus buat ketika ini, Tuan? Ya. Pada 24 hari bulan Jun yang lalu, Kementerian Pendidikan telah wabi
Wabi Kanan Menteri Pendidikan telah membuat keputusan setelah diberikan nasihat dan perbincangan dalam yang melibatkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. 24 hari bulan Jun, pelajar-pelajar yang terlibat dengan peperiksaan SPM, SVM, STPM, STM, dan pelajar-pelajar di peringkat diploma dan sebagainya yang perlu kembali ke sekolah lebih awal. Ini bukan satu bentuk uji kaji untuk memastikan bahawa segala-galanya boleh dilaksanakan. Tetapi kita melihat bahawa bilangan murid yang terlibat dengan peperiksaan ini jumlahnya lebih kurang 500,000 lebih. Jadi dalam keadaan ini masih boleh dikawal. Dan mereka ini berada pada tahap kematangan yang tinggi untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan, baik dari segi penjarakan sosial, menjaga keselamatan, kebersihan dan sebagainya. Dan dalam hal ini juga kita memastikan bahawa pelajar-pelajar ini dalam keadaan yang memang telah bersedia. Dan kehadiran mereka ke sekolah sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Mereka perlu ada interaksi bersemuka dengan guru sebab mereka akan berdepan dengan peperiksaan yang penting. Dan persijilan ini untuk SPM, STPM dan sebagainya, sesuatu yang sangat penting untuk menentukan masa depan mereka. Jadi kita datangkan mereka lebih awal ke sekolah dan kemudian insya-Allah akan diikuti dengan pelajar-pelajar lain secara berperingkat. Jadi itulah rasional di sebalik mengapa pelajar tingkatan 5 dan 6 didatangkan dahulu ke sekolah berbanding dengan pelajar atau murid-murid yang lain. Baik. Tuan, kalau saya tanyakan sedikit, saya terfikir sebenarnya antara yang memainkan peranan yang cukup besar adalah berada di sekolah iaitu guru-guru. Bagi mereka yang pada setiap masa perlu memantau pergerakan pelajar dan murid dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan bahawa pihak pengajarnya adalah bersedia sungguh-sungguhnya sebelum memulakan sesi pengajaran atau persekolahan mereka? Sebenarnya melalui Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan melalui pengetua dan guru besar, Kementerian Pendidikan menyampaikan maklumat secara berterusan. Menyampaikan maklumat ini secara walaupun mereka tak dapat bersemuka dalam tempoh yang tertentu, tetapi pada masa sekarang sesi itu telah dapat dilaksanakan dengan baiknya. Segala maklumat berkaitan dengan pelaksanaan dan kesiapsiagaan sekolah untuk menerima pelajar ini disampaikan secara terperinci satu persatu, dan saya berkesempatan mengunjungi banyak sekolah di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Kita sama-sama berkongsi dengan guru bagaimana untuk memastikan penjarakan sosial di dalam bilik darjah dapat dilaksanakan, dipatuhi mengikut garis panduan yang ditetapkan, bagaimana PDP dilaksanakan dengan penuh tertib, penuh teliti, sebab semasa PDP itu berlaku sebenarnya memang pelitup muka itu digalakkan pelajar memakainya. Tetapi bagi guru yang mengajar, dia boleh saja membuka pelitup muka itu seketika mengajar di hadapan, tetapi apabila berinteraksi dengan murid yang jaraknya dalam kurang daripada 1 meter, seharusnya memakai pelitup muka untuk mengelakkan remisan dan sebagainya daripada murid untuk kita khawatir perkara-perkara itu akan menjangkiti murid-murid kita. Betul. Jadi perkara itu perlu diberikan perhatian yang serius oleh guru, penjarakan sosial, kebersihan dan sebagainya. Sebab itulah juga kita memastikan pelajar ini akan makan di dalam bilik darjah. Bukan amalan yang biasa, sesuatu yang normal, yang baru. Mereka makan di bilik darjah menggunakan sudu dan garpu. Kita galakkan mereka bawa sudu dan garpu sendiri. Dan pembersihan itu dilakukan dengan baik dan teliti. Dan dalam keadaan ini, murid itu perlu menjaga kebersihan diri, keselamatan mereka kita jaga. Guru juga memberikan perhatian memantau perkara ini supaya pelajar itu dalam keadaan yang cukup selamat, cukup bersih, cukup bersedia untuk meneruskan PDP. Saya cukup pasti yang bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia cukup mempunyai satu semangat dan penekanan yang telah pun ditelitikan untuk memastikan segalanya telah pun dibincangkan sebelum sekolah dibuka. Tetapi, Tuan, apa yang kita risau sebenarnya, walaupun kita mempunyai garis panduan ini, hakikatnya kita masih hidup dalam satu perjuangan menentang COVID-19 lagi. Kita masih belum menang sepenuhnya. Dan ini memang satu hakikat yang perlu kita terima. Kita sekarang hidup dalam keadaan yang kita ada COVID-19. Bagaimana sebenarnya kita ingin memastikan bahawa risiko bagi anak-anak ini, pelajar ini adalah berkurangan daripada permulaan mereka keluar dari rumah, perjalanan ke sekolah dan sebagainya. Secara menyeluruh, adakah terdapatnya sesuatu yang boleh kita perlihatkan atau perhalusi lagi untuk memastikan keselamatan mereka? Saya sangat setuju dengan kenyataan itu. Sebenarnya hakikat yang perlu kita terima ialah
COVID-19 ini, virus COVID-19 ini sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Kita perlu menyesuaikan diri kita untuk hidup bersama-sama dengan virus berkenaan yang kita tak tahu dan tak nampak di mana virus itu berada. Penyesuaian diri kita terhadap COVID-19 ini perlu dilakukan baik dalam masyarakat diri kita sendiri ataupun yang utama ialah pelajar-pelajar atau murid-murid kita. Jadi dalam hal ini seperti yang saya sebutkan tadi, bermula dari sekolah, jika ibu bapa mendapati anak mereka demam, ada gejala-gejala yang tidak sihat itu, jangan dihantar ke sekolah. Di pintu pagar sekolah, memang suhu badan murid itu diambil setiap hari dan direkodkan untuk memastikan bahawa hanya pelajar yang kurang daripada suhunya 37.5 saja yang dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Pengalaman kita menunjukkan bahawa murid yang berjalan kaki melebihi 1 kilometer dari sekolah, berjalan kaki mereka akan ada tendensi kecenderungan untuk suhunya melebihi 37.5. Dalam keadaan ini kita benarkan mereka berehat sekejap, diambil suhu kali kedua, direhatkan juga kalau masih lebih, dan selepas itu selepas 3 kali kita minta ibu bapa mereka untuk mengambil mereka semula. Itu di pagar sekolah. Tetapi bila masuk ke kawasan sekolah, semua garis panduan yang telah ditetapkan, baik pergerakan mereka di sekolah, kalau diperhatikan sekarang, ada kebiasaan yang tak ada dahulu. Ada laluan sahala diletakkan untuk mereka, untuk menuju ke kantin, ke tandas. Dan tandas pula yang saya lihat, ada diletakkan label-label tertentu. Di dalamnya mungkin ada 6 mangkuk tandas dan sebagainya. Dalam hal ini, ada sekolah yang membuat satu inovasi, diterbalikkan. Jika tanda di luar itu hijau, maksudnya ada tandas yang kosong. Kemudian kalau merah, sedang digunakan. Jadi kalau semuanya merah, tak ada siapa pun murid yang dibenarkan masuk ke dalam kawasan tandas itu, dan mereka tunggu sehingga kosong baru dibenarkan masuk. Jadi tidak ada perkumpulan yang ramai di dalam tandas berkenaan. Itu dalam tandas. Belum lagi dalam bilik darjah dengan penjarakan sosial yang kita kawal begitu begini dan sebagainya. Ini satu yang penting untuk dipatuhi oleh murid dan paling penting diselia oleh guru yang mengajar murid berkenaan. Pastinya inilah maksud norma baharu dan sudah tentu ia juga mengajar kita, tak kira tenaga pengajar ataupun pelajar dan murid sekalipun, yang disiplin kita itu adalah cukup penting sekali. Dan kami doakan segalanya dipermudahkan dan semoga sesi persekolahan kita diurus dengan baik, insya-Allah. Ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Azman bin Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana meluangkan masa bersama kita hari ini. Terima kasih kembali, dan kita doakan semoga pelajar yang kembali ke sekolah, yang sedang ada di sekolah tingkatan 5 dan 6 dan pelajar-pelajar lain, dan pelajar yang akan datang ke sekolah selepas ini, insya-Allah satu harapan dari Kementerian Pendidikan, kita bersedia untuk menerima pelajar dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Terima kasih Tuan. Pastinya kita harap agar anda bersedia, terutama kalau anak-anak anda akan memulakan sesi persekolahan tidak lama lagi.